Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Adakah pemberi maklumat 8 orang adun berbincang rasuah dan seorang pemimpin tertinggi itu bakal akan ditangkap pula? Karena ada satu laporan menyatakan bahwa ada kebimbangan video, rakaman audio dan video video itu ialah satu penipuan yang ingin memerangkap kerajaan perpaduan Madani. Hari ini, salah seorang daripadanya yang yakin bahwa rakaman itu menggunakan AI ialah Dr. Yusuf. Dr. Yusuf merupakan ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sindumin. Datuk Dr. Yusuf Yaakob menyerahkan kepada pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk menyiasat dakwaan. Beliau terlibat dalam skandal rasuah baru-baru ini. Pengerusi Khazanah Sabah Berhad itu menganggap mungkin ada pihak mengambil kesempatan penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI yang meluas ketika ini dengan mengaitkannya berhubung perkara itu. Kata beliau, biarlah mereka viral. Sekarang ada AI, ini masalah. Tak payah nafi, cakap saja biar SPRM yang siasat kalau ada kes, kata beliau. Kita jawab banyak, lagi banyak nanti timbul, kata beliau lagi. Sekarang ini boleh macam-macam AI, katanya ketika dihubungi Sinar Harian pada Isnin. Katanya lagi, beliau sedia untuk datang kepada SPRM untuk memberikan kerjasama jika pihak tertentu mempunyai bukti mengenainya. Ya, serah kepada SPRM lah. Kalau ada apa-apa yang begitu. Kalau siapa yang ada, itu lapor SPRM lah. Saya very clear bah, kata beliau lagi. Ya, kalau ada bila-bila masa saya tiada masalah memberikan kerjasama. Saya datang, kata Dr. Yusuf. Bagaimanapun, Ketua Bahagian Parti Gagasan Rakyat Sabah GRS Sindumin itu juga mahu perkara tersebut diperjelaskan kerana ketika ini ada pelbagai musuh yang datang. Kita jelaskan perkara ini. Sekarang ini kita banyak musuh macam-macam. Itulah, hati-hati juga dalam musim ini. Macam-macam orang boleh buat, katanya lagi. Tidak lama lagi kita ketahui Sabah akan menjalankan PRN yang ke-17. Pilihan Raya Negeri Sabah akan dibuat pada bila-bila masa. Oleh sebab itulah, ramai pengulas politik dan penganalisis politik menyatakan bahawa salah satu sebabnya kenapa isu-isu begini panas dan sedang menular ialah mungkin kerana serangan politik semata-mata. Ada kemungkinan juga apa yang dinyatakan oleh Dr. Yusuf ini benar, yaitu rakaman audio dan video itu mungkin hanya penipuan dan menggunakan teknologi AI. Namun Dr. Yusuf tidak menolak ia adalah salah satu agenda pihak musuh untuk menjatuhkannya, memandangkan ketika ini pilihan raya negeri PRN bakal menjelang. Kata Dr. Yusuf, iyalah, biasalah. Kiranya kita kuat, kita stabil, macam-macam caralah orang buat begitu musuh-musuh kita, katanya lagi. Dalam politik ini banyak musuh kita. Kita pun tidak tahu siapa, kata beliau. Sebelum itu, satu video yang dimuat naik sebuah portal berdurasi 17 saat yang memaparkan rakaman suara perbualan didakwa melibatkan adun Sabah dan kontraktor berhubung kegiatan rasuah. Suara adun tersebut didakwa milik Dr. Yusuf, namun setakat ini belum ada kesahihan mengenainya. Sebuah portal berita baru-baru ini turut mendedahkan 8 rakaman video mengaitkan beberapa adun yang didakwa membincangkan rasuah bernilai ratusan ribu ringgit sehingga 4 juta ringgit yang diberikan kepada mereka sebagai balasan untuk mendapatkan projek di sebuah negeri. Jadi saudara-saudara sekalian, apa tindakan daripada SPRM khususnya daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas pemberi maklumat dikatakan telah menulis surat memohon perlindungan pun kita sedang tunggu. Yang paling kita tunggu ialah
senarai ataupun paling tidak pun pendedahan negeri yang terlibat dalam video dan audio tersebut. Hari ini Dr. Yusuf Yaakob telah pun memberikan komen berkait dengan dakwaan beliau terlibat dalam skandal rasuah baru-baru ini. Beliau kata mungkin ada pihak mengambil kesempatan penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI yang meluas ketika ini dengan menghubung kaitnya dengan perkara itu. Sekian dulu untuk kali ini, tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Satu lagi pendedahan mengejutkan seluruh Malaysia berkaitan dengan pentadbiran Muhyiddin Yassin semasa beliau menjadi Perdana Menteri. Tidak sangka sama sekali ini pernah berlaku dan ianya pula didedahkan oleh seorang ahli perniagaan hebat yang terkenal di Malaysia iaitu Vincent Tan. Hari ini Vincent Tan membidas kerajaan Muhyiddin kerana mendesak rangkaian 5G tunggal. Pengerusi U-Mobile itu sebaliknya memuji keberanian kerajaan perpaduan memecah monopoli DNB. Saudara-saudara sekalian, dalam satu perniagaan, monopoli ialah satu perkara yang merugikan. Hal ini kerana ianya tiada persaingan. Apabila tiada persaingan, maka tiadalah mungkin penambahbaikan ataupun tiada penaik-naik tarafan kerana tiada persaingan. Apapun jadi dengan syarikat itu, dia tetap jalan seorang diri. Kerana tiada persaingan, itu sebabnya pengerusi U-Mobile, pengerusi Vincent Tan membidas kerajaan Muhyiddin kerana desak rangkaian 5G tunggal. Pengerusi U-Mobile Sdn Bhd Vincent Tan membidas tindakan kerajaan Muhyiddin Yassin sebelum ini yang mendesak pelaksanaan rangkaian 5G tunggal sambil mempertahankan pemilihan syarikat telekomunikasi itu melaksanakan rangkaian kedua. Tan berkata, pengendali rangkaian mudah alih sebelum ini bersedia melancarkan 5G dengan perbelanjaan sendiri. Tetapi kerajaan pimpinan Perikatan Nasional PN bertegas mewujudkan rangkaian tunggal dilaksanakan dan dimonopoli oleh Digital Nasional Berhad menggunakan wang pembayar cukai. RM4 bilion telah dibelanjakan sehingga kini dan 12.5 bilion lagi dirancang melalui pelbagai kontrak oleh DNB dalam tempoh 10 tahun. Secara keseluruhannya, RM16.5 bilion wang pembayar cukai menjadi taruhan, kata beliau. Model rangkaian tunggal bersifat monopoli yang dipilih oleh pentadbiran Muhyiddin bertentangan dengan amalan terbaik global. Model rangkaian borong tunggal sedemikian telah gagal di negara lain, kata beliau dalam satu kenyataan. Walaupun sumber akan terbazir jika semua syarikat telekomunikasi utama melabur dalam rangkaian 5G berasingan, juga terlalu berisiko hanya mempunyai satu rangkaian 5G untuk seluruh negara, kata Vincent Tan. Pengasas Berjaya Corp itu berkata, rangkaian 5G berbilang akan mewujudkan persaingan yang membawa kepada penambahbaikan dan inovasi, membabitkan kedua-dua rangkaian yang seterusnya akan menyaksikan pengguna mendapat perkhidmatan sebaik mungkin. Tan memuji keberanian kerajaan perpaduan memecahkan monopoli DNB sambil menegaskan bahawa pelancaran rangkaian kedua U-Mobile tidak akan melibatkan dana awam. Mempertahankan pemilihan U-Mobile, Tan berkata, syarikat telekomunikasi itu mempunyai 9 juta pelanggan pada akhir 2023 dengan lebih 10,000 tapak rangkaian di seluruh negara.
Dengan liputan populasi rangkaian 95%, U-Mobile setanding dengan Celcom Digi dan Maxis tambahnya. Menurut Tan, hasil dan keuntungan bersih syarikat itu masing-masing bernilai 3,5 bilion dan 102 juta pada tahun 2023. Dengan jumlah aset 6,2 bilion ringgit dan modal saham 2,6 bilion ringgit. Tan berkata U-Mobile juga merupakan syarikat telekomunikasi pertama yang menawarkan perkhidmatan 5G tanpa kos tambahan kepada pelanggan dengan pakej biasa kira-kira 20% hingga 25% lebih murah daripada pesaingnya. Mengenai pengurangan pegangan saham Straits Mobile Investment Pte Ltd dalam U-Mobile daripada 49% kepada 20%, hartawan itu menegaskan bahawa Telenor Norway mempunyai 33% kepentingan dalam Celcom Digi pada masa ini. Beliau turut menyeru semua pihak agar tidak mengeluarkan komen tidak bertanggungjawab terhadap Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang menurutnya mempunyai kepentingan dalam U-Mobile sejak 2015, 9 tahun sebelum baginda ditabalkan sebagai Agong. Dalam pada kita menggalakkan wacana awam yang sihat, kita juga harus menggesa sebarang komen melibatkan Agong dibuat secara bertanggungjawab, berdasarkan fakta bukan tuduhan liar, katanya lagi. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe.